Membawang orang pula ya. Tak apalah, tak sebut nama. Dia agak dia letih. Ada budak saya tahu, masa semayang dia tak join tau. Dia terjun popak-popak, tahiyat akhir dia duduk. Ada popoknya tu supaya nampak macam soleh semua. Masa semayang, wah, dan tahiyat akhir, sum. Ada. Ustaz pernah sekali pengalaman dulu masa jadi imam, ada satu hamba Allah tu, tiba ada hamba Allah tak datang sebelah. Tengah Ustaz, Absal pula duduk sebelah kita ni. Kau nak berduet ke apa duduk tu? Imam seorang, berdua orang pula. Lepas tu tak lama dia ke belakang balik. Tak. Ustaz ni. Rupanya tu budak tu mengantuk. Kan buka puasa kan, lantak punya banyak, makan punya banyak. Jadi mengantuk ah. Bila dia mengantuk tahap pertama masa diri tu. Tu. Tahap kedua, tahap ketiga, zoom sampai ke sebelah imam. Agaknya bila sampai sebelah imam, depan sangat ni. Oh ya, besar imam tu seorang. Aku sebelah dia. Dia riba semua. Dia buat ala-ala Michael Jackson. Ke belakang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan Tuan Haji Hairul Izzuan bin Talib selaku pengerusi Surau Al-Iman Taman Puchong Utama, dan seluruh warga kerja, warga pentadbir Surau Al-Iman Taman Puchong Utama, dan seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini telah pun kita berada pada malam yang ke-25 di bulan Ramadan, insya-Allah, dan di bawah tajuk Masaj Iman. Kejut saya ingat ada kerusi urut ke apa malam ni. Ialah lepas tarawih kan, kau ada picit-picit ke apa, ada ice breaking sikit, kena picit-picit urut-urut lah. Oh, rupanya masaj iman. Nak diurutnya iman, agar iman itu kembali bertenaga. Atau dengan lebih tepat lagi tajuknya, Ramadan sebelum, semasa dan selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita bulan Ramadan sebagai bulan penuh kemuliaan, dan Allah nak mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebab itu kalau tengok kebanyakan hadis-hadis Nabi berkaitan Ramadan ini, Allah menyebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, bukan kerana malu kat mak mertua, bukan malu kat anak, bukan kerana kawan pun buat, anak kecil pun puasa, kau yang tua pun tak puasa, tak, tapi kerana Allah, lillah, kerana Allah, dan penuh mengharap-harap Allah ampun dosanya itu, kesannya apa? Dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam hadis yang lain pun Nabi menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan, juga diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah kemuliaan besar di bulan Ramadan ini. Atau kalau lebih kebiasaannya orang nampak, kemuliaan kelebihan Ramadan ini ialah kerana salah satu daripada bulan di mana semua orang akan tahu bila masuknya waktu maghrib. Bulan lain kau tanyalah maghrib pukul berapa, insya-Allah dia akan cakap 7 lebih. Sini maghrib pukul berapa? 7 lebih. Senang kau sembahyang pukul 8 lah lepas drama. Itu lagi senang. Tahu betul Ramadan dia ingat. Dia Ramadan ni maghrib dengan subuh paling dia ingat. Pukul berapa? Waktu lain dia tak tahu. Insya-Allah lagi tak tahu ya, tapi kalau kita ni kopi. Ini pukul 12 nanti ni. Ni apa, janda ke Tungkat Ali ke apa ni? Anak dara, lagi lama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu lagi lah, ada satu surah tu, Red Bull, soya bean. Ini semua ayat-ayat yang memang
Itu baterinya tu. Okey, tuan-tuan semua, sebelum, semasa dan selepas Ramadan. Sebelum Ramadan, saya mudah fahamkan gini. Sebelum, kita diajar untuk memahami. Semasa, kita diajar untuk melatih dan meletih. Selepas, kita diajar untuk meneruskan. Ini saya ulas. Pertama, sebelum Ramadan, kita diajar supaya memahami. Tuan-tuan, kita ini dalam hidup, Ramadanlah salah satu daripada ibadah, ataupun puasa Ramadan adalah ibadah yang tak ada kursus. Haji, dia ada 17 modul. Padahal haji 5 hari je. 5 hari saja ibadah haji tu. Yang lain-lain tu umrah, beli kurma, makan nasi Arab, lepak-lepak Masjidil Haram, kutuk tabung haji sikit kan. Yang betul-betul 5 hari ya. Tapi dia punya kursus 17 kali kursus, 17 modul. Tapi puasa yang 29 dan 30 hari ni, mana ada kursus? Masuk kan. Tu yang kadang tiap-tiap tahun soalan sama tanya, Ustaz korek hidung ke tak? Kau tak upgrade langsung. Tiap-tiap tahun korek hidung. Yang saya paling pelik, Ustaz Ramadan baru nak korek. Awak bulan lain tak ada tak hidung apa? Oh, jadi sampai dah bukan apa, sampai tahap tak ada sangat ilmu tentang Ramadan. Yang dia tahu lapar, dahaga, tarawih, sahur. Itu je lah yang dia nampak. Tang-tang tengok jejak Rasul, tu je lah. Atau pergi ke bazar. Itu je lah. Selain itu aku tak tahu sangat Ramadan ni. Salah. Sebenarnya Ramadan sebelum kita diajar supaya memahami bahawa Ramadan lebih dari sekadar lapar dan dahaga. Sebab Ramadan ini apa yang diajar untuk dipahami. Pertama, Ramadan mengajar kita supaya jadi orang yang ada sifat ikhlas, jujur, walau orang tak nampak. Betul tak? Tuan-tuan tahu ibadah puasa, ibadah yang satu-satu ibadah yang orang tak tahu. Tuan-tuan semayang, orang tahu. Boleh show off apa? Orang boleh nampak kita semayang. Bayar zakat, orang tahu. Baru ni Spiderman bayar zakat fitrah, orang tahu. Apa lagi? Haji, orang tahu kan, buat orang selamat. Sekampung tahu. Apa lagi ibadah? Ibadah lain semua orang tahu. Tapi ibadah puasa, mana ada orang tahu? Siang hari, tuan-tuan puasa, ada orang tahu. Perempuan yang tak puasa pun kami tak tahu siapa yang tak puasa. Tapi segar je nampak happy sampai buka puasa. Macam kita kan macam lipas kena spray slow. Orang perempuan tu segar je manjang. Oh, ada tanda-tanda tu. Atau sahur makan banyak, mungkin. Tapi nak bagi tahunya, orang puasa, ibadah puasa ni orang tak tahu. Malah kita sendiri pun, macam contoh tuan-tuan sahur tadi makan apa lauk, ada daging ke, sotong ke, tiba selit ke gigi. Selit. Semayang subuh, tengah-tengah semayang, macam mana? Daging lah. Daging. Kalau tuan-tuan telan sekalipun, orang tahu. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Tapi kalau telan sekalipun, memanglah batal. Tapi nak ajarnya, walaupun Allah tak tahu, walaupun manusia tak tahu, Allah tahu. Dan sendiri pun rasa macam awal sangat batalnya. Subuh batal dah. Awal sangat. Dan lepas tu kod sepinggan tak apa, sikit dia pun kau dah batal. Rugi. Maksudnya dalam hidup jadi orang jujur. Walaupun kau curi duit surau pun, walau RM1, neraka bang. Selagi tak tobat, tak baloi. Kau dah halal curi tu, bukanlah kata suruh curi. Sama macam selit tadi, sikit dia pun batal. Dia tak peduli. Kau langgar saja Allah Ta'ala punya perintah. Artinya Allah ajar jadi orang ikhlas. Walau orang tak nampak, Allah nampak. Lagi apa? Ramadan mengajar kita supaya jadi orang apa? Jadi orang yang merasakan bahawa kita ini benar-benar hamba Allah. Hamba Allah. Macam mana? Walau ada duit banyak sekalipun, walau harta banyak bana sekalipun, dalam peti ais apa jenis makanan semua ada. Ayam mati, ayam hidup, semua dalam peti ais. Elok ayam itu. Kaya, banyak duit, tapi datang puasa Ramadan saja,
Tak boleh makan siang hari, tetap tak boleh makan. Allah nak ajar kita, sekarang siapa Tuhan? Kan setengah orang rasa, aku nak beli apa, aku banyak duit, aku boleh beli. Memang kau boleh beli, tapi kau tak boleh makan. Sebab Tuhan ialah Allah, bukan kau sendiri. Baru sedar, aku hidup bertuhan rupanya. Ini Allah nak ajar kita. Dua. Ketiga, Allah mengajar kita dalam Ramadan supaya kita ni jadi orang yang insaf sikit. Insaf. Banyak insaf sikit, banyak sedar diri sikit. Dia bila manusia bila dia lapar, dia insaf sikit. Jadi tak gamak nak kutuk orang, tak baloi nanti. Nak kutuk, nak hentam orang pun tak gamak lah, pun lapar, puasa, tak boleh. Insaf, diri insaf. Tu yang ada orang tanya, kalau anak-anak kita kan, biasa dia tanya, mama lagi elok-elok tu kenyang-kenyang makanan punya banyak, besar kena lapar pula ni. Ini kan kita puasa ni untuk merasai macam mana orang susah rasa. Kan itu jawapan standard kita. Bagi tuan-tuan macam mana jawapan kalau macam tu? Jawapan tu betul, tapi tak tepat. Puasa sebab nak rasa orang susah, orang miskin rasa. Habis orang miskin puasa rasa apa? Puasa kaya. Betul saya kata betul, tapi tak tepat. Sebab puasa ni semua orang, kau kaya, kau miskin, kau orang besar, orang tak berapa besar, semua kena puasa supaya insaf semua. Yang kaya insaf dengan kekayaannya, yang miskin pun tetap insaf dengan kesusahan hidup dia, tetap sama. Itu ya, supaya insaf, sedar diri sikit. Lagi apa? Ramadan mengajar kita supaya ada sifat sabar. Orang sabar jiwa subur, tak sabar masuk kubur. Orang jadi sabar. Beratur nak beli roti john, tiba ada budak nak potong queue. Sini aja boleh. Apa? Sana, lapar aku tahu. Sana. Sabar budak-budak. Sabar, tenang, sabar. Memang bulan Ramadan ni memang kena banyak sabar, banyak tenang, sabar. Sebab tuan-tuan tahu tak? Pokok kepada segala kebaikan adalah sabar. Tuan-tuan takkan boleh dengar ceramah tanpa sabar. Dan tuan-tuan takkan boleh sampai witir ataupun sampai 8 tadi kalau tak. Dan tuan-tuan pun takkan boleh hidup bahagia dengan pasangan kalau tak. Saya dah cakap kan, sabar ni pokok segala kebaikan. Marilah penceramah mana pun, amalkan ini, yang ini, nombor 2 ini, mesti buat ini. Rumah tangga bahagia, mesti amalkan ini. Ya, pokoknya sabar dulu. Bagilah 60 tips sekalipun, sabar tak ada, habis. Tangan juga naik. Habis, betul, sabar itu. Betul Ramadan ajar kita, sabar. Walaupun tahu semua, ya Ramadan kan semua lapar. Tengok lipas pun jadi kurma. Kurma. Berlari-lari kurma tu. Bukan kurma bang, itu lipas. Kenapa nampak macam, maknanya abang tak bangun sahur tu, lapar sangat tu. Jadi ajar kita sabar. Macam Maghrib kan, Maghrib 7 bang, 20. Yalah, standard lah kita kata 7.20 lah kata Maghrib 7.20. Boleh lah nak buka 7.18? Tak, 7.18. Bukan pukul 5, 7.18 nak buka, boleh tak? Apa sebab tak boleh? Tak, kalau nak ikut, kita puasa dah lama bang. Dari pagi tadi, takkan 2 minit mau kira. Lagi 2 minit mau kira kah? Kira lamsama. Itu jam lambat 2 minit saja bang. Sap saya 2 minit lagi. Tak boleh. Selagi belum sampai masanya, sabar. Adik, sibuk nak cinta sangat, seluar dalam pun mak beli. Sibuk nak jaga anak orang. Belum sampai masanya, sabar. Belum 7.20 lagi. Nak pelajarannya lah. Kot ada nak jadi calon nanti kelak, calon-calon YB yang berhormat apa, berkali-kali masuk bertanding pilihan raya, tak menang-menang, sabar. Belum sampai masanya kan, sabarlah, berjuanglah. Kok ada mungkin ada kekurangan yang kena muhasabah. Nampak semua bekat kena ni, ambil seorang sikit. Sabar dulu, tenang, jangan bertenang, sabar. Ramadan aja kita sabar. Orang perempuan lagi lah,
7.20 maghrib, 7 siku. 7 siku dah. Kena minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik bau kopi ya, kasyol jadi. 7.20 maghrib. 7 suku. Orang perempuan punya apa kata? Itulah mak. Period. Oh lo, period datang time tu lah dah. Dia datang. 7 suku dia datang. Tengok cek. Sebab dia kena ganti lah kan. Walaupun 7 suku. Padahal tadi sahur dia yang masak. Yang buka ni pun dia yang masak. Mata pula. Lagi. Kena sabar. Orang perempuan yang tak tahan, masuklah balik. Langsung masuk balik dah. Mana boleh. Sabar. Macam manakah sabar? Ganti sajalah apa nak buat. Orang lelaki memanglah seronok. Korang tak ada apa yang keluar kecuali usahakan sendiri. Itulah. Baik. Jadi itu namanya sebelum. Rangkam ni tak senonoh pula. Tak maaf Jadi sebelum. Jadi sebelum kita diajar supaya memahami Ramadan atau puasa lebih dari sekadar lapar dan dahaga. Nampak pelajaran-pelajaran yang saya ceritakan tadi. Semasa Ramadan pula kita diajarkan supaya kita ini diajar supaya melatih dan meletih. Melatih dan meletih. Melatih apa? Melatih supaya jadi orang yang kerap bersedekah. Jangan tinggal semayang walaupun sunat sekalipun. Sunat pun buat juga. Kalau rajin buat yang sunat, fardu apatah lagi. Lagi apa lagi? Quran. Nampak? Melatih apa? Meletihkan nafsu. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan yang duduk depan saya, termasuk saya yang cakap ni, semua letih ni. Semua letih ni saya tahu. Tengok mata pun tahu. Sikit nak shut down. Dah gitu dah, meletih. Yang letihnya apa tuan-tuan? Badan memanglah, tapi sebenarnya yang letih nafsu kita. Puasa ni letih. Dan tuan-tuan tahu kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu umpama kuda liar. Nafsu umpama kuda liar. Anak buah saya ada seorang, dia askar bahagian kuda. Kuda diraja. Maknanya raja kalau ada apa istiadat apa-apa, kalau yang pakai kuda dia, bukan kuda padi, tak main kuda padi, kuda baka Brazil mu, yang Mexico punya, yang tinggi, rambut smart tu, yang memang segak ni lah, duduk dalam ekor kan. Yang jaga luar lah, duduk luar. Kuda dalam ekor lah. Kata anak buah saya, dia kata kuda ni kan, kalau kuda yang baru sampai, tuan-tuan tahulah, kalau orang pun, kalau orang luar, dia ada perangai macam tak, perangai liar sikit. Macam kadang tak respect tempat orang sikit Jadi kuda pun macam tu, dia macam ada liar sikit. Tapi kata dia, nak latih kuda ini bagi dengar cakap. Kan liar kan, nak menjinakkan kuda. Caranya dua. Nak bagi dia dengar cakap. Kuda dia tak dengar cakap. Yang liar. Dia terajang siapa nak naik atas, dia tendang semua. Tak nak bagi dia boleh dengar cakap kita, mesti dua benda mesti buat. Kok siapa nak beli kuda lepas ni, saya beritahu Isyak lah. Pertama, beratkan dia. Bagi dia berat. Maksud berat kat sini adalah bagi dia macam-macam kerja. Jangan bagi dia tidur. Buat kerja tu, buat macam-macam. Lari sana, bagi macam-macam kerja. Bagi macam-macam. Satu. Kedua, biar dia lapar. Bagi dia lapar. Dua benda ni akan menyebabkan kuda jadi jinak. Dia jinak dan arti kata dengar cakap tuan. Nak makan kan, mesti buat ni dulu. Dia macam tu. Dia lama-lama dia akan dengar cakap. Saya fikir, saya ingat bukan kuda, kita pun macam tu kot. Kita akan jadi, cuba tengok orang manusia, bila dia, yang pertama, bila dia banyak sangat aktiviti, dengan puasa atau laparnya, dengan rahmat, alhamdulillah, Lailatul Qadar ni malam ganjil, dengan laparnya, Qurannya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, macam-macam aktiviti, kita jadi letih. Bila kita jadi letih, akhirnya
Kita pun tak larat lah nak buat benda tak baik. Dan saya tak pernah tengok lah orang puasa Willy angkat tayar motor. Orang puasa tak larat lah. Samsing pun tak larat lah. Tak tahulah geng mana-mana, geng 08 ke geng mana pun tak larat lah. Dragon ke mana tak larat lah. Puasa kan, nanti lah tunggu lepas tarawih lah. Nak bunuh siapa nanti tu tak larat lah. Nanti aku puasa kurma bagi tadi. Jadi tak larat lah. Jadi bagus juga bila kita letih, banyak benda tak baik kita tak larat nak buat. Kita ni pasal banyak buat benda tak elok, pasal tenaga banyak. Cuba tengok orang tua-tua, mana larat lagi dah minta orang anak dara mandi, tak larat. Nak panjat pun tak larat, slip disc pun tak larat. Nak bawa motor ngomong tak larat. Tangan pun hari tu tak larat. Bagus juga kan, dia tak larat ni, banyak benda tak elok tak larat buat. Nak mengutuk orang berletih, mulut pun kering, nak membawang orang pun tak larat. Yang kedua, lapar. Kuda bila dia lapar, dia akan dekat dengan tuan dia. Begitulah kita. Bila kita lapar, kita akan dekat dengan Tuhan. Cuba tuan-tuan tengok waktu zuhur, semua orang rapat dengan Allah, penuh surau. Zuhur. Bulan lain tak jumpa dia zuhur. Kafe, mana kedai makan tak ada, tak jumpa surau, tak jumpa. Semayang pun lagi 5 minit nak asar. Zuhur lagi 5 minit nak asar pun semayang. Kau tengok Ramadan dah tak makan kan, jadi dekat dengan Allah. Bagus tak? Itulah semasa dalam Ramadan. Cuma ada satu kata-kata yang saya nak petik. Ada seorang ulama ini menyatakan, kata seorang ulama, dia kata seseorang itu apabila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, dia ini akan menjadi orang yang sangat rugi bila dia masuk dalam Ramadan kalau dia buat beberapa perangai. Ini saya nak sebut, termasuklah kita tuan-tuan ya. Siapa yang dalam bulan Ramadan ada buat beberapa perangai ini, seolah-olah macam tuan-tuan buang karen lah. Masuk Ramadan macam wasting lah, membuang masa aja masuk Ramadan ni. Apa dia perangai-perangai itu? Pertama, kata ulama, ialah seseorang itu bangun sahur tapi langsung tak semayang sunat 2 rakaat sekalipun. Kita kan bulan lain kan payah sangat nak bangun sebelum subuh, tambah semayang 2 rakaat, mimpi. Kalau surau tak buat program qiyamul lail, pakai tak semayang lah. Kata ulama, siapa yang bangun sahur langsung tak buat 2 rakaat semayang sunat sebelum subuh, rugi. Pasal tuan-tuan tahu besar kelebihan orang semayang sunat sebelum subuh. Antara dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada menyatakan, man sallas nata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, siapa-siapa yang semayang sunat 12 rakaat sehari semalam, dibinakan Allah sebuah rumah di dalam syurga untuknya. 12 itu kurang lebih 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Simple. Not pimple, simple. Pimple jerawat. Simple, senang. 2 rakaat. Kalau lepas sahur tu pinggan tu saya ingat basuh kejap lagi lah, lepas subuh nanti. Kalau lah time tu juga nak basuhnya tu, pergi semayang sunat 2 rakaat saja. Tapi tak tahulah, kalau bangun pun 5.30 baru tekan nasi. Saya tak tahulah nak makan apa. 5.30 baru tekan cook. Bukan keep warm, cook. Maknanya sahur pukul 7. Pakai tak ada dah sahur itu. 2 rakaat sebelum subuh. Saya suruh diri saya, tuan-tuan, tolong 2 rakaat je pun. Ataupun saya ingat sebelum panas lauk lah ke masak. Mana masak bagi orang tua-tua dulu boleh lah. Goreng ikan kering pagi-pagi, bau kampung. Panas lauk lah. Sementara panas lauk tu 2 rakaat. Saya ingat 2 rakaat 5 minit, tak sampai 5 minit lah. 2 rakaat, nanti Allah binakan sebuah rumah dalam syurga. Orang tanya, ala ustaz bina rumah dalam syurga? Tak, saya tak ada rumah dalam syurga pun tak apalah. Dapat masuk syurga pun dah macam rumah, tak payah ada rumah lah. Macam ni saya nak beritahu. Dapat masuk syurga satu nikmat, tapi dapat rumah dalam syurga itu satu prestige, kebanggaan.
Macam tuan-tuan pergi Mekah, buat umrah, balik orang tanya, Haji, pergi umrah itu duduk di hotel mana? Biasa kan kita orang tanya soalan kan, duduk hotel mana? Saya duduk di Ajiat, Jalan Ajiat tu, hotel tu. Oh, yang dekat Tabung Hajar, dekat-dekat situ lah. Oh. Tiba ada seorang tu balik umrah, Haji, balik ni umrah itu duduk di hotel mana? Oh, saya tak ada hotel, saya ada rumah di sana. Kan bunyi dia lain. Tak ada hotel, ada rumah. Kau tahu Zam-Zam Tower? Sebelah tu rumah aku. Dengan King Saudi ini ya. Tu ada tanah. Lagi power, aku ada orang rumah di sana. Itu yang belum sampai seru lagi tu. Oh ya Allah. Macam itulah syurga. Dapat masuk syurga, nikmat. Ada rumah lagi dalam syurga. Bangga kot. Takkan ada duduk tepi sungai. Kan syurga kan sungai, banyak sungai duduk tepi kebun. Tak ada rumah ke? Itulah tak main yang sunat dulu. Itulah kau. 2 rakaat lah. Free dapat kunci malaikat bin. Rumah. Mampu milik tau. Macam sekarang kan mampu doa. Tengok rumah besar. Allah mampu tengok. Jadinya jangan tinggal. Pertama kata ulama, rugi kalau siapa masuk Ramadan tak semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Satu. Kedua, kata ulama, semasa Ramadan ni, saya cerita ni pasal dahulu hujung-hujung ni, pusingan akhir ni, kita mana sempat lah ni kita nak buat ni. Kata ulama yang kedua, orang yang rugi sangat masuk Ramadan kalau sekiranya dia tak bersedekah dalam bulan Ramadan. Rugi sangat. Sebab main dia Ramadan ni sedekah antaranya. Selain daripada tarawih, Quran, Qiyamul Lail, sedekah. Apa sedekah paling terbaik? Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala apa? Pahala orang yang makan. Di celah-celah yang makan tu pula ada pula ulama, syekh penceramah ke apa. Ui, kita tak ceramah, pahala penceramah dapat. Untung tu sedekah, bagi makan orang buka puasa. Tu ada orang tanya bawah ni, Ustaz, habis tu kalau kita taja buka puasa dengan taja more, kalau tanya dari sudut pahala, of course yang taja buka puasa jauh lebih besar. Pasal ada hadisnya, more tak ada hadis. Saya tak pernah dengar lah ada hadis wal more, tak ada. Tapi taja more dapat pahala bagi orang makan. Okey, dapat juga pahalanya. Kan? Ada more mana? Ada. Okey. Taja orang makan buka puasa. Baru ni ada kes, bukan apa, gaduh. Ada seorang tu dia mengamuk, dia marah dengan imam. Dia kata pasal kita surau ataupun masjid kan kadang open, siapa nak taja buka puasa. Tapi dah sampai kalau dah cukup dah sebulan Ramadan tu memang tutup lah, dah penuh dah. Marah tu, ada seorang tu dia marah. Kau satu dah last minute, agak baru dengar hadis kot, baru tahu last minute. Dia kata, mam ada lagi tak kosong, saya nak sponsor sehari untuk buka puasa. Buat tu buka, saya nak satu ni, bagi saya. Oh tak ada dah, habis. Inilah orang masjid. Dulu beria minta duit, minta mohon sumbangan. Sekarang orang nak bagi, tak nak pula, tutup bagai banyak bunyi orang masjid. Tok. Marah. Abang, kamu lah bang, sedekah ni luas. Kalau dah ditutup untuk tajaan berbuka puasa, bil elektrik boleh tak bayar? Bayarlah. Duit tu nak disalur ke mana? Islam ni mudah, salur ke lain. Bil elektrik ke, kod mikrofon bunyi kukak-kukak apa, beli baru. Kita punya amplifier ke, sejadah mana dah bau masam ke apa, nak tukar ke apa, kepala paip banyak tercabut ke apa, pagar pun karat dah apa. Kan banyak lagi. Masa tengok buka je. Yang penting sedekah. Oh besar tuan-tuan. Nak bagi saya, syukurlah alhamdulillah. Takat saya buka puasa ni, setakat ni ada beberapa kali jugalah. Kadang tengah makan tak ada orang bayarkan, alhamdulillah. Tapi itulah, kadang tengah makan tu datang ustaz, tokey lah, ada orang dah bayar dah ustaz. Allah, nasi goreng air suam. Kalau aku tahu dia nak belanja kambing bang, memang kambing aku minta. Tak sedar diri. Sedekah, bagi tuan-tuan, bagi mana. Oh ustaz, saya gaji kecil,
baru dapat kerja semalam, baru tawaran kerja, baru masuk kerja, baru kerja sehari, apa saya nak sedekah? Bagilah, bagi apa sedekah ni bukan besar-besar, apa mampu lah. Di zaman Nabi Sulaiman dulu kan, Nabi Sulaiman pernah arahkan semua rakyat jelata bagi sumbangan. Orang ke, binatang ke, bagi sumbangan masing-masing. Jadi di kalangan binatang, masing-masing bawa sumbangan. Gajah bawa kerbau, kerbau bawa lembu, lembu bawa kambing, kambing bawa ayam, ayam bawa belalang, belalang bawa semut. Masing-masing dengan ni sumbangan masing-masing. Masa beratur tu, gajah sebelah belalang. Gajah jeling tengok belalang. Ailang semut semut belalang kecil hati. Dia memang kecil lah, lagi kecil hati ya. Kecil hati. Aku pernah mendengar, dia kata, aku pernah mendengar Nabi Sulaiman berkata, al-hadiyatu biqadri al-muhdi. Sumbangan itu mengikut kadar kemampuan si pemberi. Engkau gajah, cara engkau lah. Aku belalang, cara belalang lah. Kalau gajah bagi semut, tu Haji Bakhil namanya, bin lebay kedekut. Tapi kalau belalang bagi kerbau, over. Tak sedar diri, kau gaji dah 1,000 lebih, sumbangan sampai 3,000, kau nak makan apa? Samyang, ramen, Maggi. Bagi kau kemampuan sudah. Tapi saya ingat yang duduk depan saya ni semua gajah ni. Gajah semua ni, insyaAllah insyaAllah. Ke kerbau kurang sikit sederhana sikit. Jangan belalang adik-adik ni, belalang ni bawa semua Allahu Akbar. Jangan jadi alasan. Bagi semampu. Adik-adik dengan surau, jangan anggap surau ni tempat mesra pencin tau. Adik-adik jangan anggap ini surau orang pencin punya. Kita budak-budak ni ngacau sudahlah. Jangan adik. Surau ni milik kita bersama. Kita mesti sayang surau ni. Sila air bulan meninggal pun disemayangkan di sini, dek. Ustaz dulu dekat perumahan Ustaz, surau tu, ada satu surau Ustaz tu, Ustaz pergi. Memang kadang-kadang orang tua tak suruh, capai je lah, vacuum ke, penyapu sampah, sapu dek, cuci, bersihkan, sapu. Ustaz kerja suka vacuum, sodot semua. Orang surau datang tengok mana biji tasbih, banyak hilang. Sedut semua sedut habis semua. Sayang surau kita, dik. Itu cara kita. Itu cara sedekah tenaga. Sedekah tenaga. Orang-orang yang bekerja ada fulus, tenaga tak ada. Suruh vacuum dengan dia masuk dalam vacuum sekali. Dia tak larat. Sakit pinggang, nak gosok sakit pinggang. Jadi dia tak mampu, tapi dia ada fulus. Silakan. Adik-adik fulus tak berapa ada, tapi tenaga terlalu banyak. Kan? Lompat sana lompat sini. Ustaz ingat kalau kira kalau lompat tu 200 rakaat tarawih tu. Bagus kau semayang, dek. Semayang tidur. Ada seorang budak tu itu dia tengah membawa orang pula ya. Tak apalah, tak sebut nama. Dia agak dia letih. Ada budak saya tahu, masa semayang dia tak join tau. Dia terjun pop, tahiyat akhir dia duduk. Ada pop-popnya tu supaya nampak macam soleh semua. Masa semayang, wah, time tahiyat akhir, sung. Ada. Tapi yang kelakar, ada seorang budak tu macam tu lah, tengah tahiyat akhir, dia duduk sebelah kita. Apa pasal jari kau gitu? Lepas tu menyandar ke kita, tidur. Lena dalam semayang. Kalau tarawih ni, kalau mengantuk, standby air lah, minum ke, sapu muka sikit. Ustaz pernah sekali pengalaman dulu masa jadi imam. Ada satu hamba Allah tu, orang muda. Kalau orang tua-tua tak heran, kita faham lah, makan ubat cair darah, ubat darah tinggi, ubat kecil manis, kita faham lah dia punya kita faham dia buat tu time makan ubat dah tu. Segenggamnya ubat makan, kita pun faham. Muda-muda ni tengah Ustaz jadi imam tu, ialah baca ayat kan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Tengah syok baca ayat, tiba ada hamba Allah tak datang sebelah tengah. Absar pula duduk sebelah kita ni.
Oh nak berduet ke apa duduk tu. Imam seorang, berdua orang. Lepas tu tak lama dia ke belakang balik. Tak. Ustaz ni. Rupanya kawan ustaz yang duduk satu saf dengan dia bagi tahu. Dia kata, ustaz tahu tak apa kisah sebenar? Dia kata budak tu mengantuk. Kan buka puasa kan, lantak punya banyak, makan punya banyak, jadi mengantuk ah. Bila dia mengantuk tahap pertama masa diri tu, tu. Tahap kedua, tahap ketiga, zoom sampai ke sebelah imam. Agaknya bila sampai sebelah imam, depan sangat ni. Oh ya, besar imam tu seorang. Aku sebelah dia, dia reverse tu. Dia buat ala-ala Michael Jackson. Ke belakang balik. Ngarut. Allahu Akbar. Jadi janganlah begitu ya. Yang ketiga, kata ulama, sangat rugi orang kalau masuk di bulan Ramadan kalau sekiranya dia itu tak solat sunat tarawih. Ya, saya ingat solat sunat tarawih ni pun telah pun diingatkan oleh ramai asatizah lah, ustaz-ustaz lain semua, pasal tarawih adalah yang eksklusif lah Ramadan sahaja. Tapi satu pesan saya lah, janganlah hanya sibukkan tarawih tanpa kita meninggalkan yang fardu. Minta maaf, ada orang kita ni kadang sibuk dengan tarawih, isyak tak semayang. Dia pulun tarawih tu, sah depan lagi, dia isyak tak semayang. Jangan macam tu. Fardu tu, fardu. Tanya dia pasal aku tak semayang. Isyak ni bulan lain pun ada. Tarawih ni Ramadan lah. Tu aku pulun tu. Tarawih sayang bang. Tarawih kalau kena Lailatul Qadar. Itu aku sayang bang. Saya pun tak faham lah orang macam ni. Selain daripada rendam dalam baldi, apa nak buat? Lagi satu pesen lagi teruk, subuh tak semayang tapi semayang raya soft depan. Ada tak? Apa tak ada? Subuh tak semayang, tidur lewat kan malam tadi, gantung langsir lah, kacau dodol lah, main merecun tengah malam, gantung kad raya tak ada lah SIM card banyak lah. Apa, bangun subuh lewat, keluar kabut baju raya, zoom pergi semayang raya. Kalau qada di masjid tu apa juga, semayang kunut. Orang duk takbir, kunut baru semayang tu pun. Tak pun dia angkat dalam poket lah, bawa tangan gini dah angkat. Tapi kira okey lah, mayang juga mayang raya tu. Ni ada orang subuh tak mayang, semayang raya pun tak sampai time khutbah. Time khutbah raya baru sampai. Dia sampai-sampai dia kata, sempat lagi. Aku ingat aku dah lambat. Baru khutbah. Duduk dengar sampai khotib tu, Allah Akbar walillahil hamd. Okey. Tu kata Assalamualaikum warahmatullahi. Khotib tu pun turun, salam jemaah. Lepas tu jemaah mau start motor. Balik. Dia tanya khotib, tahun ni tak semayang ke? Bukan tahun ni tak semayang, memang tiap-tiap tahun kita semayang dulu. Ingat tahun ni je. Ngarut buat macam ni. Jangan wajib itu dulu, sunat tu kemudian. Tapi dah tarawih itu dah memang sunat. Jadi isyak diutamakan terlebih dahulu ya. Lagi apa? Kata ulama, sangat rugi orang masuk ke dalam bulan Ramadan kalau sekiranya dia langsung tak baca Al-Quran. Sikit pun tak baca Quran, rugi. Memang rugi. Sebab itu tuan-tuan, iqra'ul Quran fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana dia akan menjadi penjamin kita kelak di hari akhirat. Baca tuan-tuan Quran ni. Quran senang, sama ada kita baca, dengar maupun tengok, dapat pahala. Puas dah baca, dengar. Puas dah dengar, tengok ayat Quran. Tengok je Quran pun dapat pahala tengok. Tapi jangan tengok sajalah, bagus baca sekali lah. Lepas tu kalau orang tanya saya, kalau siapa jadi imam, depan tu ada Quran, buka Quran besar tu kan, lagi pahala lagi banyak. Pahala baca, dan kalau dia hafiz Quran, pahala hafal, pahala tengok. Tapi bagi kita kan, kalau jemput imam luar, tahfiz apa, sekali dia buka Quran, macam tak terror lah. Baik suruh yang domestik punya imam panggil international punya imam, nengok juga ayat. Baik budak-budak sini pun boleh. Nampak tak terror lah. Tapi kadang-kadang menyelamatkan keadaan. Daripada budak tahfiz memang hafal Quran tapi sangkut. Waktu tu perlu Quran buka tu. Perlu. Buka je lah Quran tu, apa masalah. Nampak? Yalah,
Kalau yang duduk belakang tak perasan sangat, tapi yang duduk belakang akan anggap wah dia hafal Quran lah. Padahal buka je kan, bunyi ayat macam apa, baca surah Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Ui Kahfi, power. Padahal dia buka, orang surah pertama tahu kan, jeling tengok, oh buka. Tapi jaga-jaga sekali blackout dengan imam-imam tu padam senyap. Tadi kan menengok pakai lampu, lain kali keluarlah qul huwallahu alamak, kau tak hafal rupanya. Dan yang ketiga ialah selepas ini atau selepas Ramadan. Selepas Ramadan apa dia? Meneruskan. Ingatlah tuan-tuan, Ramadan ni merupakan bulan latihan kita supaya apa yang dibuat dalam Ramadan ni, bulan lain mesti dibuat. Sedekah di bulan lain pun sama. Sembahyang sunat di bulan lain pun sama. Apa lagi? Baca Quran di bulan lain pun sama. Sabar di bulan lain pun sama. Cuma Ramadan ni dilebihkan lagi. Jangan hanya nampak sedekah Ramadan saja. Anak-anak yatim, saya kadang buka puasa kalau ada anak yatim, saya tanya, adik, macam mana Ramadan ni? Terseksa Ustaz. Seksa apa dik? Kekenyangan. Padat, sendat, ketat. Yang makan yang bungkus, esok mana pula? Hotel Medium, tak ingat hotel apa. Banyak sangat. Habis kalau bulan lain dik, terseksa, kelaparan. Ada satu rumah anak yatim tu, dari pagi sampai malam nasi goreng. Nasi goreng itu sahaja. Tak ada telur, tak ada sayur, tak ada apa. Nasi goreng, kicap, garam sikit. Dari pagi sampai malam. Malaysia tau, bukan Maldives, Malaysia. Maknanya ada juga di tempat negara kita ni yang masih daif macam tu lagi. Kenapa Ramadan baru nak bagi? Kenapa bulan lain tak bagi? Nampak? Maknanya kita belum faham falsafah Ramadan. Orang datang minta zakat, assalamualaikum, mohon sumbangan Ramadan. Ramadan lagi 11 bulan, kau tunggulah. Teruk. Jangan begitu ya. Allahuakbar. Cukuplah setakat ini saja tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Semoga Allah menerima segala amal buat dan ibadah kita selama ini, insya-Allah. Sekadar makluman, di luar sana seperti biasalah saya ada bawa juga ada CD, ada buku. CD itu lebih saya dalam tu dimuatkan bermacam-macam doa lah, doa-doa yang jarang-jarang lah kita dengar. Saya muatkan, saya bawa dalam bentuk nasyid. Siapa yang beli tu bolehlah pasang dalam kereta dan diulang-ulang, jadikan dia sebagai hafalan dan amalan. Buku, ada satu buku saya tu tajuknya Bajet Bagus. Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat baik daripada semua ni. Buku keempat tu, buku kedua saya tajuknya 20 sen ke syurga. Saya rasa macam ada, kalau cubalah tengok kalau ada ya, tajuknya 20 sen ke syurga. Tajuk, bukan harga, tajuk. Itu ada di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.